أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا. إنك اليوم لدينا مكين أمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia, pada hari ini kita dapat bersama untuk My Quran Time, baca faham amal, untuk kita sama-sama meneruskan juz yang ke-13 bagi tuan-tuan yang sudah pun membaca ataupun akan membaca pada hari ini, mungkin hari-hari yang akan datang, untuk sama-sama kita meraihkan bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini dengan Al-Quran. Dan saya jemput pada tuan-tuan untuk share, yang belum lagi share di Facebook ya, yang di depan kaca TV, boleh maklumkan pada rakan-rakan yang lain di bahagian komen ya. Saya cadangkan pada tuan-tuan untuk letakkan 3 surah yang kita akan dengar secara ringkas pada hari ini ya, untuk beritahu pada kawan-kawan surah Yusuf, sambungannya surah Ar-Ra'du dan juga surah Ibrahim. Surah 12, 13, 14 adalah kandungan daripada juz yang ke-13 pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali.
Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Okay. Ustaz, kalau alhamdulillah sihat. Ya, kalau masa bulan Ramadan ni kalau air liur tu tak berapa, tak ada masalah Ustaz ni, ketika baca Quran tu jadi air liur kurang ke apa ke, tak ada. Macam mana Ustaz? Itulah bila kita baca Quran kan, hikmah dia ada wakaf kan, ada dia panggil al-waqfu, al-qat'u. Bila kita wakaf tu, dia memberi peluang kepada kita untuk basahkan tekak sikit, kena semula jadi Allah berikan kepada kita air liur tu, kemudian kita dapat meneruskan balik bacaan. Kalau saya rasa tanpa air liur tu dalam yang semula jadi tu, kita puasa ni rasanya tak keluar suara, rasa susah. Masya-Allah. Dan itu satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bagi kawan kita yang mungkin kalau ada yang kena kemo kemoterapi tu, ada kawan dia air liurnya berkurang, betul. Berkurang ataupun jadi kering, sehingga kan dia bila baca al-Quran ini ataupun dia makan pun, bagi tuan-tuan makan biasa dia kena minum air berkali-kali kan untuk membasahkan tekaknya. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kalau hari ini ada air liur yang boleh kita basahkan tekak untuk kita baca al-Quran. Jom kita sama-sama ajak kawan-kawan lain untuk kita membaca juz yang ke-13 bermula daripada ayat 53 surah Yusuf. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, iaitu dan aku tidak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah babak yang ke-8, sambungan sedikit daripada semalam. Kalau tuan-tuan perasan, juz yang ke-12 ada sekitar 8 bahagian, dan pada juz yang ke-13 ini ada baki lagi 12 bahagian. Jumlah dalam surah Yusuf ini, surah Makiyah, iaitu 20 bahagian, dan ia seperti satu filem Ustaz, satu filem yang daripada satu babak kepada satu babak. Dan kalau tuan-tuan pernah dengar ring teori cincin ataupun lingkaran, permulaan surah Yusuf ini dia bertemu di hujung surah Yusuf ini sendiri, dan yang kedua akan bertemu dengan elemen ataupun babak yang kedua hujung. Jadi dia amat cantik dia punya cara susunannya itu untuk kita dapat hargai sebenarnya kisah Nabi Yusuf ini bukanlah kisah Nabi Yusuf semata-mata. Ia adalah pujukan Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikecam, yang dikatakan sebagai dengan penuh tohmahan. Cabaran itu sebenarnya akhirnya bila datang surah Yusuf, ia memujuk kepada Nabi Muhammad bahawa rupa-rupanya saudaranya Yusuf, Nabi Yusuf ini mengalami badai Ustaz ni, bukan badai, badai kehidupan, up and down, naik turun dalam kehidupan, tetapi semuanya itu dengan belayan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat 53 ini Allah menyatakan, ataupun Nabi Yusuf dalam yang Allah sampaikan, dia kata bahawa aku ini diriku tidak bebas daripada kesalahan, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan. Nafs menyuruh kepada kejahatan, itu adalah ciri nafs pada setiap orang, termasuk kita lah, termasuk kita. Tetapi kalau katakan Nabi Yusuf itu selamat daripada godaan perempuan ataupun isteri kepada Al-Aziz, pemerintah pada waktu itu, adalah dengan rahimah Rabbi, dengan kasih sayang daripada Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa pelajaran yang kita ambil? Bahawa sebenarnya diri kita ini Ustaznya akan sentiasa akan menuju ke arah keburukan, kecuali apabila kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara untuk kita mendapat rahmat Allah, kita bersama dengan alam al-Quran, dengan al-Quran. Bila kita belajar al-Quran, kita baca, kita nak kuat semangat kita, Quran ini akan menjadi sumber kasih sayang Allah yang akan menguatkan kita daripada melakukan keburukan. Kadang-kadang kita terjatuh, tersilap, tetapi kita akan ada kekuatan itu. Maka kerana rahmat Allah itu, Nabi Yusuf ini berjaya selamat daripada cubaan tersebut, bila dah dipanggil oleh pemerintah pada waktu itu. Dia kata, okey, saya nak tanya pada kamulah, tolong aku nak dapatkan consultation daripada Nabi Yusuf pada ayat 54. Maka selepas dia borak, falamma kallamahu qala innakal yaum, pada hari ini aku nak jadikan kau sebagai orang yang tinggi kedudukan. Sebelum ini kamu dijatuhkan kerana komplot
daripada isteri Al-Aziz, ya, isteri kepada pemerintah pada waktu itu, maka menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara. Poinnya ialah tak semua orang masuk penjara bersalah, tak semua orang di luar penjara tak bersalah, Ustaz, ya. Kadang-kadang orang yang merancang itu dia ada je dekat luar-luar sekarang, dia tak masuk penjara, tetapi akhirnya Al-Aziz pada waktu ini, Al-Malik pada waktu ini, pemerintah waktu ini, dia sedar perkara ini. Jadi ini adalah babak ataupun bahagian yang ke-9, iaitu Nabi Yusuf menjadi Menteri Keuangan pada ayat 54 hingga 57 pada halaman ini. Pada ayat 58 apa yang berlaku? Anak Nabi Yakub membeli gandum dari Yusuf dan ada permintaan daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah jadi pemerintah, datang abang-abang dia musim kemarau nak mendapatkan gandum. Bantuan pada waktu itu. Ini pada ayat 58 hingga 62. 63 itu perundingan anak Yakub agar mengizinkan adik Nabi Yusuf, Bunyamin, ikut serta membeli bahan makanan. Pasal dia diberi tahu oleh Nabi Yusuf jadi pemerintah, tolong bawakan seorang adik kamu, ya. Jadi mereka pun datang balik, ya, kepada Nabi Yakub, ayah mereka, nak minta pula. Dulu pernah minta Nabi Yusuf, sekarang ni Bunyamin. Memang Nabi Yakub ini susah nak bagi, Ustaz, ya. Tetapi yang lepas satu kesilapan, kali ini Nabi Yakub masih lagi beri, ya, tapi tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang boleh kita ambil sebenarnya daripada bahagian yang ke-11 ini, iaitu kadang-kadang anak mungkin buat silap pada masa lepas, tetapi janganlah itu menjadi asas untuk menghukum kepada anak agar tidak lagi boleh diberi ruang, ya. Itu bahagian yang ke-11. Bahagian ke-12, wasiat Nabi Yakub kepada anaknya pada ayat 67 muka surat 243 sampailah ayat 68, dan kemudian Nabi Yusuf mengenali Bunyamin, ya, dan membuat satu komplot sehingga kan Bunyamin pula kena tahan, Ustaz. Tadi suruh balik ambil Bunyamin, bila dah ada barang, ada macam cawan lah, ya, lebih kurang dia sembunyikan. Nabi Yusuf punya strategi ni, mereka ni memang bijak berfikirlah. Okey, dan kali ini Nabi Yusuf pula buat komplot. Akhirnya Bunyamin kena tinggal, abang-abang kena balik pergi panggil pula kepada ayah, ya. Itu kita lihat kepada hingga ayat 76, dan kemudian ayat 77 pada halaman yang ke-244 kita lihat dialog antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, iaitu bagaimana Nabi Yusuf mengingatkan kembali kepada komplot perigi. Komplot perigi. Dia tak cakap komplot abang dia cakap komplot perigi. Itu berlaku pada hingga ayat 87, ya. Dan kemudian pada ayat 88, ya, ayat 88 kita nak baca sedikit, ya, ataupun kita ambil ayat 87 sebagai panduan untuk kita melihat bahagian yang ke-14 ini, iaitu dialog antara Nabi Yusuf dengan saudaranya dan apa sebenarnya yang berlaku. Kita tengok ayat 87 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, insya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita baca ayat 87. Saya bila sebut surah Yusuf ni, kita sekarang ni berada pada bulan Ramadan, kita sebut madrasah Ramadan. Dan hari ini pula kita masuk pula madrasah yang kedua, madrasah Yusufiyah. Surah Yusuf ni penuh dengan pengajaran. Ada penonton Nizaroni tadi kata turun naiknya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan cerita ada di bawah, ada di atas, bagaimana darjatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita Ramadan juga boleh menghantarkan kita masuk ke level mustawa yang tinggi, insya-Allah. 80 ayat 87. Jom kita baca sikit dengan mujawad tarannum nahawat. A'udzu syaitani. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah
ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله. Surah Al-Azim, wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa daripada rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Inilah kisah yang menyayat hati dalam kisah Yusuf ini. Kisah ini kisah yang memberi pujukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilambung ombak badai dalam kehidupan berdakwah, dalam bertauhid. Seperti mana juga Nabi Yusuf, ia adalah satu lambang kehidupan bertauhid tetapi di lambung ombak badai kehidupan, ya. Dan menariknya, ia bukan sekadar untuk Nabi Muhammad, ia juga untuk kita, tuan-tuan sekalian. Apabila kita baca pada ayat 87 ni Ustaz, ya, sebenarnya Nabi Yaqub sedih sangat. Pertama, Nabi Yusuf dah tak ada. Kali ni yang anak dia lagi seorang lagi, Bunyamin, pun kena juga, kan, oleh angkara siapa? Angkara daripada adik-beradiknya, ya. Tetapi sebenarnya peraturan percaturan Allah ini lebih hebat daripada apa yang diperhatikan. Sehingga kan bila ayat sebelum ini 86, Nabi Yaqub ini ketika sedih sangat itu, dia kata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Subhanallah, ya. Dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dia dah sampai ayah dah cakap, aku sedih sangat, aku bergantung pada Allah ajalah. Dia dah, kalau ayah dah cakap gitu, tuan-tuan sekalian. Tetapi lebih daripada itu apa? Perkataan ataupun doa ini juga yang kita kena ucapkan dalam hidup kita ni. Ada perkara yang kita jangkakan berlaku tapi tidak berlaku. Apa yang berlaku ataupun ada orang yang kita pergi menyebabkan kita terlampau stres, ya. Doa yang pada ayat 86 ini adalah satu perkara yang melegakan. Dan dalam masa yang sama, Nabi Yaqub menyatakan pada anaknya pada ayat 87, pergilah kamu cari kedua, iaitu siapa? Yusuf dan saudaranya dan Bunyamin. Dia dapat maklumat tentang ada lagi Yusuf ni, ya. Dan jangan berputus asa. Jangan berputus asa pasal ayahnya walaupun memang kecewa pun dengan adik-beradiknya ni, tetapi masih lagi tidak mengeluarkan perkataan yang memutus asakan si anak. Ini adalah contoh untuk ayah-ayah, ya, untuk ibu-ibu. Jangan sampai kata pada anak bahawa, hey, tak ada harapanlah anak aku ni. Tak boleh cakap begitu, walaupun anak itulah yang paling degil dalam kes ini, sehingga kan terpisahnya Nabi Yusuf daripada Yaqub beberapa tahun, beberapa lama, sehingga kan Nabi Yusuf ini sudah pun menjadi pemerintah di bumi Mesir pada waktu itu. Jadi ini adalah bahagian yang ke 14, dan bahagian ke-15 anak Nabi Yaqub mengenal Nabi Yusuf. Bila mereka datang ke sana itu, mereka kenal Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun kenal mereka. Yusuf pada waktu itu mereka abang-abang ni mula mengaku bersalah. Maksudnya nak mengaku bersalah tu lama tu Ustaz. Panjang Ustaz. Lama dia punya perjuangan. Konspirasi dah buat macam-macam. Jadi pelajaran untuk kita ialah kadang-kadang dalam keluarga ke dalam organisasi ke, kan, kadang-kadang ada orang tu buat silap. Dia sedar itu selepas beberapa lama. Betul. Ya. Poinnya ialah Allah tetap nak panggil semua hamba-hambanya untuk kembali pada Allah, tapi jalan ceritanya masuk orang ini, masuk orang itu untuk menjadikan babak kehidupan kita ini rasa macam tak tahan. Tetapi rupa-rupanya Allah sedang menyiapkan untuk Nabi Yusuf satu tahap yang tinggi. Allah sedang menyiapkan keluarga Nabi Yusuf, Nabi Yaqub ini satu tahap yang lebih tinggi, sehingga kan diabadikan sepanjang sejarah dalam Al-Quran. Jadi ini pelajaran pada halaman 246, 247 sambung lagi, ya. Bahagian yang ke-16 itu ayat 94 hingga 98 berkaitan dengan informasi Yaqub tentang bau Yusuf dan pembuktiannya dengan datangnya khabar gembira, dan akhir sekali pada ayat 99 bertemunya keluarga, ya. Nabi Yusuf bertemu keluarganya di Mesir, dan inilah akhir kepada kisah Nabi Yusuf, dan ada penerangan, ya, tentang bagaimana peristiwa ini. Doa Nabi Yusuf pada ayat 101, ya,
Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian tadbir mimpi. Ya, ini perkataan Nabi Yusuf. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku dalam keadaan muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Hebat doa ini memang mantap, memang hebat. Ya, bila dah bertemu itu, akhirnya Nabi Yusuf dapat melihat balik ayahnya dengan adik-beradik dia, dan doa inilah doa yang kita harapkan kita dapat baca berkali-kali. Satu ialah kalau kita dapat balik raya, Ustaz. Kalau dapat balik raya ni, doa ni penting. Tak dapat balik raya macam mana? Doa ini juga, agar kita bukan sekadar dapat jumpa orang soleh, orang muslim di dunia ini, mungkin tak dapat rentas negeri contohnya, ya. Ada yang nak cuba, Ustaz, ya. Tapi tak dapat. Kalau tak dapat, kita jangan sampai tak dapat rentas sampai ke syurga Allah SWT. Yang itu menakutkan, ya. Yang kita harapkan dengan kita baca di dalam surah Yusuf ini sampai ayat 111 ini, di hujung itu Allah berikan beberapa panduan, termasuklah pada ayat yang ke-108 itu, apa yang menyebabkan kita ini mudah untuk bertemu kembali sekeluarga, masuk syurga sekeluarga. Kita mesti berada di atas jalan yang dinamakan sebagai dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Nak minta Ustaz baca ayat 108 ini, Ustaz, ya. Ayat ini ada rukun-rukun dakwah yang penting untuk kita maknai dalam keluarga kita, insya-Allah. Baik, kita baca ayat 108. Qul hazihi sabili. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallah. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk golongan yang musyrik. Apakah beberapa komponen dalam ayat 108 ini? Bahawa setiap kita, tuan-tuan, ibu, ayah, pemimpin yang mendengar, yang sedang mengikuti sekarang ini, ana ataupun hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalan apa? Jalan ad'u ilallah, menyeru kepada Allah SWT. Bukan menyeru kepada saya, menyeru kepada parti ataupun kumpulan saya, bukan. Kalau kita menyeru kepada kumpulan saya, kepada saya, maka kita rugi dalam perjuangan, sehingga kan kita mungkin tidak bertemu lagi di akhirat nanti. Tetapi kalau ad'u ilallah, ya, menyeru kepada Allah, ibu kejutkan anak bangun sahur, masak, didik, kerana nak membawa anak ini kepada Allah. Ayah cari nafkah kerja, besarkan keluarga kerana nak mengajak kepada Allah. Maka mestilah atas basirah, atas kebenaran yang betul, sudah tentunya daripada Quran, dan tak boleh buat seorang-seorang. Ana wa manittaba'ani, kena ada satu kumpulan, ya, kita bersama-sama, tuan-tuan sekalian, dan atas dasar itu mesti sucikan Allah, jangan masukkan elemen musyrik dalam kita mendidik dan menyeru orang kepada Allah SWT. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله. Surah Al-Azim. Kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita melihat kepada juz yang ke-13, surah yang kedua iaitu surah ke-13 Ustaz ya, surah Ar-Ra'd yang dimaksudkan sebagai guruh ya, surah guruh. Kalau nak mudah ceritanya, kuatnya guruh pada bunyinya, kuat manusia pada apa Ustaz? Dia ada teka-teki tu pada apa? Pada ayat 28 yang kita akan tengok nanti. Kita akan tengok sebentar lagi, tapi kita tengok dahulu ayat yang pertama Ustaz ya. Ayat pertama. Simpan dulu. Tapi kalau nak tahu cepat ayat 28. Okey, nanti kita tengok. Alif Lam Mim Ra tilka ayatul kitab, iaitu ini adalah ayat kitab ya. Ini adalah kebesaran Allah yang termaktub. Wallazi, dan kepada Tuhanmu yang diturunkan, dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman ya. Apa yang dibawakan oleh Al-Quran ini adalah al-haq, kebenaran satu. Al-haq ini juga adalah tujuan yang perlu kita bina dalam hidup kita. Maksudnya kalau ada yang bertanya apa purpose, apa tujuan saya hidup, tujuannya itu adalah kebenaran yang ada termaktub di dalam Al-Quran. Ini ramai orang mencari kebenaran tak tahu nak cari kat mana. Belajar falsafah itu ini dan sebagainya, tetapi sebenarnya ia dirakamkan, ia dimaklumkan oleh Allah SWT. Kita dari mana, nak ke mana, buat apa dekat sini, semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah nyatakan di hujung ayat 1 itu, ramai orang tidak beriman. Itu hakikat yang kita lihat sekarang, bahawa ramai orang yang tidak pun mengendahkan kepada agama Islam. Tetapi itu jugalah peranan kita tuan-tuan ya, untuk kita sampaikan, kita doakan lebih ramai lagi orang yang kembali kepada agama Islam. Surah Ar-Ra'd ini adalah surah Makkiyah yang menekankan tentang keimanan. Kalau Nabi nak biarkan, maka orang Mekah pada waktu 1400 tahun yang lepas tercari-cari ya tentang al-haq yang sebenarnya. Mereka mungkin kata bahawa kebenaran itu ada pada orang kaya, kebenaran itu ada pada pemerintah yang berkuasa, tetapi sebenarnya kebenaran itu adalah datang daripada Tuhan yang Esa. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ini cara ringkas tuan-tuan akan dapati bahawa ada banyak pembuktian daripada alam mayapada, daripada alam sekitar kita, untuk membuktikan keesaan Allah. Untuk apa? Untuk akhirnya kita nampak bahawa kebangkitan ya, sampai akhirat itu adalah sesuatu yang hak. Itu adalah tempat yang kita akan pergi ya. Kerana orang-orang musyrik dia rasa bahawa kita ni akan mati, kami ni tidak akan pergi ke sana, jadi kami baik enjoy, kami nak tipu ke apa ke buat dekat sini, pasal hidup bagi mereka hanya sekali. Tetapi bila kita baca daripada segala apa yang Allah nyatakan ini, bahawa mudah saja kalau Allah dah jadikan alam ini, mudah saja untuk Allah jadikan alam yang seterusnya, convert dan ubah sahaja untuk menjadi syurga atau neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada panduan bagaimana untuk menuju ke syurga dalam surah ini, iaitu kita lihat pada ayat yang ke-19 dahulu, permulaan tentang istilahnya keluarga ataupun individu ulul albab. Kita baca ayat 19 bersama Ustaz Tirmizi. Jom sama-sama kita buka pada ayat yang ke-19 surah Ar-Ra'd. Nama ni itulah kelebihan hari ini, kita ada 3 surah sah. 3 surah. Ada surah Yusuf, sekarang surah Ar-Ra'd, lepas ni ada 1 surah lagi. Allahu akbar. Kira rekod Ustaz ni. Itu belum lagi juz ke-30 nanti. Berpuluh-puluh surah dalam masa 1 jam. Allahu akbar. Insya-Allah. Jom sama-sama kita baca sikit ayat yang ke-19. Kita baca Tarannum Mujawwad dengan Tarannum Sikah A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afaman يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو
Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat 19 ini menceritakan maka adakah orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah benar sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Istilahnya innama yatazakkaru ulul albab. Di dalam al-Quran ada 16 ayat ulul albab. Bagi adik-adik, bagi cikgu-cikgu yang berada di MRSM ulul albab ataupun di tahfiz model ulul albab, ayat-ayat ini perlu diberi perhatian kerana ia bukan sekadar istilah tetapi perlu dimaknai dengan sebenarnya. Dan apakah maksud ulul albab? Yang berfikir daripada hati nurani, mengikut istilah daripada Hamka, ya, iaitu hati yang paling dalam. Dan apakah cirinya? Ia bukan sekadar nama, tetapi ada cirinya. Yang pertama ayat 20 itu dia menyempurnakan janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu apabila sembahyang dia mesti on time. Kalau dia ada apa-apa sahaja peraturan, dia sempurnakan. Tidak memutuskan perjanjian. Termasuklah perjanjian yang besar dalam hidup kita ini adalah perjanjian dalam keluarga. Ibu ada tanggungjawab, ayah ada tanggungjawab. Bila ia tidak diputuskan, kita ada perjanjian dengan syarikat dan sebagainya, kalau kita tidak putuskan, ya, maka itu adalah ciri yang kedua. Menyambungkan apa yang Allah suruh sambung, termasuk silaturahim, dan takut kepada Allah dan takut kepada hari pembalasan hisab, itu pada ayat 21. Pada ayat 22 Allah menyatakan orang yang sabar, ya, untuk mencari keredaan Allah SWT, mendirikan solat dan juga infak daripada rezekinya secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Wa yadra'u nabil hasanati sayyi'at, menolak keburukan dengan kebaikan. Orang lain kutuk ke, orang lain buat jahat, dia akan balas dengan kebaikan. Maka inilah kumpulan ulul albab. Adik-adik yang berada di MRSM ulul albab ataupun tidak, ya, perlu ada sifat ini. Kalau katakan pelajar biasa, sekolah biasa ada sifat-sifat ini ustaz, namanya ulul albab juga. Maka apakah kesannya? Akan diberikan jannatu adin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Dia akan masuk ke dalam syurga Aden dan dia akan masuk dengan keluarga-keluarganya, ya, dengan ayahnya, dengan nenek moyangnya, dengan pasangannya, dengan zuriatnya pada ayat 23. Jadi surah Ar-Ra'd ini memberi tahu kepada kita, makin kita percaya pada hari akhirat, tauhid, menghargai alam ini, kita ingat pada Allah, maka kesannya kita terjelma dalam akhlak pada halaman 252 itu. Jawapannya jannatu adn, masuk syurga sekeluarga. Ini dia punya formulanya. Dan perkataan malaikat ketika masuk itu dia kata apa? Pada ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, ya. Salam iaitu kesejahteraan kepada kamu kerana kamu bersabar. Tuan-tuan bersabar untuk memenuhi ciri yang ada ini, syurga daripada Allah, dan ada malaikat yang menyambut kita suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi macam mana kita nak pastikan perkara ini berlaku? Salah satu disiplinnya ialah kita selalu ingat Allah. Kita baca ayat 28 sebagai panduan kita, muka surat 252 Ustaz, ya. Ayat yang biasa kita dengarlah ni. Betul. Silakan Ustaz. Baik. Oh, ni jawapan kat sini Ustaz, jawapan kat sini. Okey, ya. ada orang jawab iman, ada orang jawab zikir. Nanti Ustaz Jafar jawablah. Dipilih Ustaz Jafar lah. Walaupun duduk semua betul. Okey. Okey. Alhamdulillah. Kita baca ayat 28, satu ayat lagi. Ayat ni cukup power, kerana kita bulan Ramadan, bulan yang kita kata pembebasan daripada api neraka, dan kita nak menuju ke syurga Allah. Apatah lagi masa Fah sebut tadi, masuk syurga sekeluarga, seronok kita dapat masuk syurga. Kalau kita pergi bercuti seorang-seorang pun tak sama. Tak best, tak seronok Ustaz. Nak kena pergi dengan anak cucu. Ya, macam sekarang lah kita tak boleh rentas negeri, tak boleh jumpa mak ayah, dah sedih dah Ustaz. Kan? Tak naklah kita kena tak boleh rentas juga bersama-sama ke syurga Allah nanti, Allah. Ya, kita nak sama-sama lah insya-Allah. Kalau tak rentas negeri pun tak apa, kata Ustaz Fas, biar kita dah jangan sampai tak rentas ke syurga insya-Allah. Mudah-mudahan amin masuk syurga semua keluarga. Auzubillahi minasyaitanir alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله
iaitu orang-orang yang beriman dengan hati, yang beriman dan hati mereka menjadi tenang tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Rupa-rupanya inilah tanda ataupun cara kita nak jadi kuat, Ustaz ya. Kuatnya guruh pada bunyinya, kuat manusia pada hatinya yang dapat mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tenang. Bila tenang, ya, maka kesannya apa? Dia akan mendapat sebagaimana ayat 29 pada halaman 253, dia akan dapat beriman, dia dapat beramal soleh, mereka memperoleh kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Subhanallah, ya. Ini janji Allah untuk kita pastikan kita ini kuat dalam kehidupan kita. Badai melanda sebagaimana dalam surah 12, Nabi Yusuf itu menghadapi cabaran dalam kehidupan. Tetapi dengan mengingati Allah, ajak orang kepada Allah. Begitu ya. Satu, ingat Allah, tapi ajak orang juga kepada Allah. Dalam penjara pun masih cakap pasal Allah lagi, Ustaz. Sepatutnya cakap jelah aku tak puas hati betul lah kena penjara apa sebagainya kan. Tapi dia tetap juga sebelum orang tu nak tanya jawapan kan, nak tanya jawapan apa takbir mimpi je, sebelum dia jawab tu dia beritahu dulu, bagi ceramah dulu pasal Allah, ajak orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara yang kita ingin hidupkan, tuan-tuan sekalian ya, dalam ayat 29 tadi, kerana kita menjejak kepada siapa? Rasul-rasul. Ya, Allah nyatakan pada ayat 30, demikianlah kami telah mengutuskan engkau Nabi Muhammad kepada suatu umat yang sesungguhnya sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, ayat yang ke-30. Jadi orang yang makin berzikir, ya, makin baca banyak Al-Quran, dia nak ajak orang lain kepada Al-Quran, kepada berzikir pada Allah. Dan dia tak boleh duduk seorang-seorang, ya, kerana apa? Kerana dia nak ajak keluarganya juga masuk syurga sekeluarga. Syurga macam mana? Salah satu penerangannya Allah nyatakan pada ayat 35 surah Ar-Ra'd ini, iaitu perumpamaan syurga yang dijanjikan pada orang yang bertakwa seperti taman mengalir di bawahnya sungai-sungai sentiasa berbuah, Ustaz. Sentiasa berbuah, ya, iaitu istilahnya ukuluha daimun wa dhilluha, ya, teduh. Teduh dan buahnya daim, ya, dawam. Tilka uqbal ladina taqau, ini adalah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa, sedang tempat bagi orang yang ingkar pada Tuhan adalah an-nar, ya. Jadi cuba bayangkan buah-buahan setiap masa dan teduh dan tak payah bayar, Ustaz. Itu yang penting. Kan, kalau zaman sekarang ni kalau kita dapat buah setiap hari orang hantar pun, kalau orang hantar okey, Ustaz. Tapi kalau kena bayar, kita tarik nafas lebih sikitlah, kan. Tapi insya-Allah, ya, kalau kita adalah orang yang menderma itu, kita sedang menyiapkan buah dihantar setiap hari tanpa bayaran dengan tempat yang teduh seperti ayat 35 ini, ya. Jadi surah Ar-Ra'd ini ada 43 ayat sahaja, tetapi ia menguatkan kepada kita agar bertauhid pada Allah, dan mestilah kita rancang macam mana nak menjadi keluarga ulul albab, ya, keluarga ulul albab agar dapat masuk syurga sekeluarga. Kita lihat kepada surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat pertama kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik. InsyaAllah masuk surah ketiga pada di hujung siaran My Quran Time ni. Tanpa melengahkan masa, kita baca ayat pertama daripada surah Ibrahim untuk kita mendapatkan pencerahan dan juga tadabbur daripada surah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sallallahu Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, iaitu jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Subhanallah. Ayat pertama ini sahaja, Ustaz, ya. Amat cerah, ya. Apa maksudnya? Kitab ini sebagai satu anugerah kepada siapa? Kepadamu wahai Muhammad, kepadamu
Fazrul kepada umat yang nak beriman pada Nabi Muhammad. Pada tuan-tuan sekalian, setiap individu ini Allah berikan anugerah ini kepada kita semuanya kerana mengikut pada Nabi Muhammad. Satu anugerah daripada siapa? Bukan daripada sultan ataupun raja, tapi ini datang daripada raja segala raja. Peranannya untuk apa? Litukhrija. Yang ini mantap Ustaz. Kalau dalam ayat surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan kegelapan-kegelapan yang ada pada orang beriman ini, masalah, stres, perangai, apa-apalah kegelapan, kepada nur. Maka bila kita ada Al-Quran, Quran yang Allah hantar ini adalah untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan pelbagai masalah pada beriman saja ke? Tidak, kepada semua manusia. Jadi ini adalah peranan ataupun fungsi Al-Quran. Kalau kita ada masalah tuan-tuan, ada kemelut dalam diri kita, dalam keluarga kita, bila kita kembali sahaja kepada Al-Quran, inilah ayat pertama daripada surah Ibrahim. Ada kisah Nabi Ibrahim dalam surah ini, tetapi tak panjang Ustaz ya, tak panjang kisah Nabi Ibrahim. Yang pentingnya kita nak faham surah Ibrahim ini, Nabi Ibrahim menyeru kepada apa? Kepada tauhid. Pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini pernah berdoa untuk apa? Untuk anak cucu generasi seterusnya diangkat, ada rasul yang diberikan, yang tilawah ayatihi, melakukan pembersihan dan juga melakukan ta'limul kitab. Maka bila kita dapat baca Al-Quran pada tahun ini, kita berpuasa pada tahun ini tuan-tuan, sebenarnya itu tanda bahawa doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan. Pasal bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca kepada kita, kita berpuasa. Jadi kita dapat ini berfikir aras tinggilah Ustaz ni, gabung. Rupanya ini antara doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah kepada jalan yang perkasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha terpuji. Ada satu perumpamaan dalam surah ini, ada kalau kita tengok ayat ke-8 itu, Allah menyatakan kata Nabi, ayat ke-7 ya, kata Nabi Musa ini tentang jika kamu bersyukur Allah akan tambah. Ya, orang bersyukur kerana dia ini selalu dapat pencerahan daripada apa sahaja yang berlaku. Kadang-kadang ada masalah COVID tapi dia masih bersyukur, ya, bersyukur saya ada Quran. Dia tak fokus pada COVID-nya, dia fokus pada Quran. Kerana ada COVID, maka Allah akan tambah lagi. Ya, ini formula dalam ayat yang ke-7. Dan kalau kita lihat perumpamaan Allah cakap tentang kalimah thayyibah ada dalam surah ini pada ayat yang ke-24. Ya, ini sebagai motivasi kepada kita. Surah Makiyah ni banyak memberi motivasi keimanan. Kita baca ayat 24 Ustaz untuk kita melihat macam mana kalimah thayyibah memberi kesan dalam hidup kita. Baik, alhamdulillah, kita baca pada ayat 24 tadi surah Yusuf, surah Ibrahim tu ada dua orang nabi alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi Nabi Allah Yusuf dan juga apa yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd, zikir, penenang hati, iman kuat, dan Ibrahim, Al-Quran sebagai cahaya kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 24 ini muncul selepas Allah bercakap pada ayat 23 tentang syurga. Orang yang ke syurga sifatnya salah satu
kerana ia ada kalimah thayyibah dalam hidupnya yang sifatnya itu seperti sepohon kayu, ya, satu pokok yang akarnya kuat dan ia pucuknya sampai ke langit tinggi untuk memberi teduh kepada orang di sekitar. Dan kalau ayat 25 itu dia memberi makanan buah-buahan pada setiap masa dengan izin Tuhan. Orang suka, orang dapat banyak buah-buah manfaat daripada orang yang ada kalimah thayyibah. Seperti tuan-tuan yang membaca tadabbur al-Quran, pasti dia akan meneduhkan orang di sekitar, orang suka, dan juga kita boleh memberi buah-buah, memberi manfaat kepada masyarakat. Inilah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk kita. Dan di hujung surah ini ada sekali lagi, ya, pada ayat yang ke-52 itu ulul albab, di mana ia ada kaitan dengan dakwah, ia ada kaitan dengan keesaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menjejak Nabi Yusuf, dapat menjejak kepada Nabi Ibrahim. Moga-moga kita bertemu nanti mereka di sana sekeluarga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah akan amalan kami di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, jika terdapat pada kekurangan dalam solat kami, bacaan Al-Quran kami, tadabbur kami, amalan-amalan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Janganlah kau kira itu, ya Allah. Ya Allah, sungguh kami insan yang lemah, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah mata, telinga, mulut kami, hati kami daripada mengotori ibadat puasa ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah peluang kepada kami untuk kami meningkatkan kefahaman kami terhadap Al-Quran, kalamu ini, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke syurga sekeluarga, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke syurga sekeluarga, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah izinkan kita masuk syurga sekeluarga dengan kita melihat kepada panduan daripada surah Yusuf, surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim sebentar tadi. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, suatu kempen, tuan-tuan. Kita menyebarkan Al-Quran ini kerana kita tahu Quran ini ada fungsi mengeluarkan manusia daripada kegelapan psikologi, sosiologi, ekonomi, pelbagai topik kepada nur Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu kembali dalam siaran ulangan, dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan menjadi seperti pohon yang akarnya kuat, muncul memberi manfaat kepada dunia. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.